Assalamualaikum dan salam sejahtera. Vlog harian bersama dengan saya Azril Nazli alias mari saya start enjin dahulu. Bismillah. Tukar kedudukan memandu. Cuaca di Sepang sekarang agak sejuk 29 darjah Celsius suhu di luar. Jadi mari bersama saya video log. Hari ni agak panjang juga sampai ke PJ ni. Anda bersama dengan saya ni. So, sekarang lokasi di Kota Warisan ni. Ini Shell Kota Warisan. So Kota Warisan Sepang ni hanya ada satu je stesen minyak, Shell. Dan bakal akan buka Petronas tapi arah yang berdatangan. Okey, topik yang saya nak bincang apa yang menarik nak borak ni? Okey, saya nak bercerita pasal mengapa penaja ataupun sponsors ataupun pengiklan patut melihat sukan e-sport berkaitan racing simulator ni sebagai satu platform yang kukuh untuk mereka mengiklankan produk mereka. Dan saya ada beberapa contoh untuk menyokong fakta saya ni. Jadi vlog ini targetnya adalah pengiklan. Jadi kita bercerita pasal basics broadcasting pula, apa tu, pengiklanan, advertising ni bengkel, depan ni bengkel RS8 saya dia tak buka. Amy ni balik Kelantan ni, kereta saya boleh show sikit pasal alternator. Okey, bersambung balik topik asal. Saya ni asyik lain topik je, advertising. Okey, pengiklan meletak iklan untuk make sure orang ramai beli produk dia. Okey, jadi dia Bahaya tu kat depan ni. Jadi banyak cara untuk mengiklankan produk. Jadi depan ni macam ni pun boleh. Hati-hati. Jadi cara zaman 2020 ni adalah satu lagi medan untuk mengiklan, dipanggil online broadcasting, online advertising, menggunakan platform seperti Facebook, YouTube. Jadi kita bercerita pasal komuniti Facebook Malaysia ni berjuta-juta, antara yang paling aktif di serata dunia adalah kumpulan pengguna Facebook dari Malaysia. Jadi bila pengiklan mentarget Malaysia saja, dia punya viewershipnya ataupun orang yang melihat iklan tu banyak, dipanggil page view lah. Jadi pengiklan menggunakan internet ni, online marketing ni, dia punya return. Contohnya aku bayar kau RM10 untuk menyiarkan iklan sebanyak 10,000 view, maknanya 10,000 kali iklan tu ditayangkan dekat orang yang betul lah, maknanya 10,000 orang berlainan melihat iklan. Jadi macam tu lah dia punya kiraan dalam online advertising ni. Jadi anda dah faham basic online advertising macam mana untuk menarik orang melihat produk kita. Jadi saya nak bercerita pasal e-racing, menggunakan simulator sebagai platform. Jadi e-sport ni banyak cabang. Jadi saya cuma nak fokus kepada cabang simulation saja, car racing simulation. Jadi perlu car racing ni dalam dunia komputer ni ada versi arcade, ada versi simulator. Jadi yang saya cerita ni versi simulator. Arcade ni saya tak layan lah. Versi simulator ni contohnya perlumbaan di lintas Sepang tu, anjuran MSF lah contohnya kan. Kan penuh dengan ada marshal, ada sporting code,
driver kena ada latihan, driver kena ada lesen. Jadi bayangkan perkara-perkara tersebut dibawa ke alam virtual, tapi dia punya pelaksanaan sama seperti dunia sebenar. Ada marshal, samalah, ada marshal, kena baca sporting code, kena dengar apa tu, marshal bagi ceramah dulu sebelum lumba. Masalahnya sekarang ni ramai orang mempunyai stigma asal main game lumba kereta ni mesti teringat macam main Daytona lah, main Forza lah, main Gran Turismo lah kan. Nampak kita depan langgar asal aku menang. Itu nama dia arcade thinking. Jadi kita ni dalam simulation. Okay, cerita senang simulation ni, pilot setiap pilot zaman sekarang ni mesti kena habiskan beribu-ribu jam dalam mesin simulator tu, baru dibenarkan terbang lah kan. Betul, sama lah juga, dia menggunakan paparan dan dia simulate condition, berbagai-bagai condition untuk mereka terbang, ribut, angin lintang. Jadi dalam genre lumba kereta ni pun ada juga simulation. Pasukan seperti Petronas F1 pun ada sistem simulator sendiri, cuma tak mampulah rakyat marhain nak beli. Berpuluh-puluh juta harga tu kan, nak letak dekat rumah kan. Jadi dalam kategori genre simulation juga ada yang bersih untuk home users. Jadi tak banyak lah kan dia punya title dia, seperti R Factor, seperti Assetto Corsa, seperti iRacing. Jadi skop saya cuma nak bercerita pasal iRacing. Jadi iRacing ni dia simulate kalender perlombaan sebenar. Ada track rotation, ada schedule, ada championship points, dan semua pelumba terpaksa guna paparan yang sama, iaitu cockpit cam sahaja untuk berlumba. Jadi bila ada keseriusan kat situ, walaupun kita main depan komputer, orang lain ingat main game kot bapak aku ni. Padahal sebenarnya kita nak terangkan kat budak kecil, dia tak faham. Ni simulator lah, abah main simulator. Dia pun tak faham. Okey lah abah. Jadi tak ramai orang tahu apa itu simulator. Simulator ni ialah adalah satu perisian yang menggunakan video game punya platform. Bila kita bawa ni, dia akan replicate macam bawa kat dunia sebenar. Kehausan tayar, langgar tembok tu kereta rosak. Kalau saya tailgate kereta depan terlalu rapat, akan overheat. Bila ABS saya gagal berfungsi, saya akan lock tayar. Bila saya letak kamera macam ni, bahagian tayar dalam akan cepat panas dan hilang grip. Jadi itu adalah dia punya simulation, physics modeling dalam simulation. Suhu sejuk, kereta laju. Cuaca panas, kereta perlahan sebab kandungan oksigen kurang. Jadi dalam tu semuanya telah ada dalam simulation yang ditawarkan oleh iRacing. Tapi iRacing ni, kalau kita sebut fizik sahaja, dia punya saingan banyak. Mungkin ada orang suka Assetto Corsa, mungkin ada orang suka R Factor. Jadi kalau sebut fizik, saingannya macam tu, sama je. Kalau kita overcook corner, kita akan understeer kan. Tapi saya nak cerita apakah kelainan iRacing daripada genre simulator yang lain. Jadi daripada segi broadcast, iRacing memang pilihan utamalah untuk broadcaster, dan ini telah diakui lah oleh Khairul Alam daripada Adrenaline Impact yang baru saja mencuba iRacing untuk program broadcast mereka. Dan setelah diberi latihan oleh rakan saya iaitu Ipin, amat mudah dan mampu. Mereka mampu, production team mereka mampu menghasilkan world class punya hasil production. Maksudnya kalau nak hantar ke RTM ke dekat TV3 ke, dia orang pun tanya, macam mana korang buat ni? Macam tu sekali lah mudahnya broadcast dalam iRacing. Jadi broadcast ni penting sebab untuk penonton melihat. Biasalah penonton nak lihat broadcast daripada helicopter view, daripada on board view. Jadi banyak pilihan kamera kat situ.
Dan juga komentari, itu penting, komentari. Jadi Adrenaline Impact telah menghantar 2 atau 3 orang untuk komentar, untuk mengkomen. Setiap kali perlombaan mereka ada komentari, ada commentators 2-3 orang, Bob Spalmer, Carol Alang, Michael. Jadi yang belum ni 46 orang, 50 orang. Dan untuk Adrenaline Impact ni mereka menggunakan spec car. Macam untuk Liga pertama mereka yang akan berlangsung 6 minggu ni, mereka menggunakan Mazda MX-5 saja. Semua orang boleh terpaksa gunakan kereta yang sama. Jadi apa yang boleh berubah? Katakan pasukan SSAD, Split Second Advanced Driving milik Rashid Ramlan rakan saya tu, dia hantar 5 orang. Jadi 5 kereta ni ada livery masing-masing. Adalah iklan SSAD. Lepas tu Todak Motorsport under Michael, dia hantar 4 biji kereta. Jadi ada 4 biji Mazda MX-5 dengan livery Todak Motorsport warna putih hitam dengan livery dia. Dan juga seperti Padawan SRC, SRE, apa lagi, Android King milik Jai Bluebird. Jadi pasukan-pasukan ni semuanya, lepas tu apa lagi, Ali Prodrag, macam lah kan, dia punya livery ni banyak. Jadi seronoknya bila tengok kat broadcast ni, ui, ni bengkel aku ni hantar kereta ni, hantar dia orang berlumba dekat online lah pula. Oh, seronok lah tengok. Kita seronok. Lepas tu kata WhatsApp kat grup ni kita punya bengkel racing lah, support lah. Pum, blast 100 blast dekat grup yang ada 14,000 orang contohnya kan. Mungkin 10 orang yang 10% akan melihat broadcast tersebut. Jadi macam tu lah dia punya cara viral kan produk. Jadi broadcast ni akhirnya broadcast bilik AI ni setelah tamat perlombaan, kemungkinan besar akan catatkan 25,000, 30,000, 50,000 views kan. Kita tak tahulah kan, tapi over the time orang akan tengok, ada orang nak tengok perlombaan ni. Jadi dia tetap akan melihat iklan-iklan yang ditayangkan oleh Adrenaline Podcast. Jadi iklan ni adalah mengcarry produk lah, produk sponsors lah. Main sponsors mungkin dapat apa ni, dapat treatment khas daripada Adrenaline Impact. Mungkin ditayangkan logo anda tu sebelum broadcast 10 saat ke. Jadi anda kena ambil lah package macam tu kan. Lepas tu yang berlumba ni pula carry produk masing-masing, carry team masing-masing. Contohnya SSAD letak stiker SSAD kelas dia kan dekat kereta Mazda MX-5 je, dan Mazda MX-5 dia pula top 5. Jadi bila pemandu di top 5, kamera akan sentiasa menyorot siapakah leading sekarang ni. Jadi kat situ dah dapat lagi viewership. Lepas tu tidak terhad di situ sahaja. Setiap katakan ada 46 orang berlumba tu, saya jamin at least 40 orang, 35 orang akan live stream kan, betul tak? Sekarang ni live stream adalah the current trend. Orang macam saya pun live stream. Saya punya dipanggil onboard live stream lah. Onboard live stream ni maknanya macam ni lah. Saya bawa kereta, nampak kita depan, dipanggil onboard lah. Dan kat onboard tu adalah kita punya personal sponsor carry. Jadi onboard streaming pun banyak pengikut dia. Ada yang sampai, macam saya tengok siapa hari tu apa tu, Zainul ke, Mok TV viewership dia tinggi, 50 orang, 100. Jadi over the time makin banyak. Jadi viewers ni yang melihat racing kereta ni adalah orang yang minat motorsport. Kena ingat, orang yang main PUBG tak akan tengok racing kereta, dia tak minat. Jadi bila viewership dia tinggi tu, maknanya orang tu ada keinginan untuk spend, kemungkinan beli barang-barang simulator, baju berkaitan motorsport. Jadi kemungkinan besar kalau ada event dekat Lintas Sepang, mereka ni kemungkinan besar turun. Jadi ini nama dia adalah targeted viewers. Maknanya kalau kita mengiklan, setiap kali keluar, contohnya Todak asyik keluar iklan baju, topi kan, lama-lama topi tu dengan seat racing mereka pun akan jadi, dia orang akan membeli, aku nak beli Todak lah, nak represent aku ni minat motorsport. Lepas tu kalau tiba-tiba anak dia lepas SPM, abah nak belajar racing kereta lah, pum terkeluar, aku hantar anak aku dekat Rashid Ramlan lah, SSAD. Sebab asyik ternampak je iklan SSAD kan dekat Adrenaline Impact punya broadcast dia punya. Jadi
setiap produk tu ada dia punya, insyaAllah ada dia punya market masing-masing. Macam SSAD fokus kepada training, mungkin ada Todak mungkin nak menyewakan apa tu kereta racing kancil mereka kepada untuk first time trader Sepang. Jadi kena iklan kena berupa macam tu lah, lebih kepada motorsport. Sebab dia orang ni keinginan untuk spend tu tinggi, keinginan pula boleh upayaan orang cakap. Dan juga barang-barang simulator lah, macam Android King dah start jual barang-barang produk simulator. Jadi orang yang baru nak start ni dah tertarik tengok, ya aku nak join lah next week punya league apa tu, race. So dia belilah dengan Jai daripada Android King, beli produk-produk dia sebab dia nampak iklan apa tu, Jai jual produk kan dekat Adrenaline Impact punya starting page, starting video. Jadi benda-benda ni create awareness dan juga long term punya memory apa cakap, branding macam tu. Jadi buat masa sekarang ni memanglah dapat kecil, tapi kita fikir over the time, over the span 2 or 3 years, benda ni konsisten. Nanti orang akan terfikir, oh setiap hari Ahad aku nak buka TV lah, kat YouTube pergi channel AI sebab nak tengok race. Memang ada setiap malam, setiap Ahad dia akan konsisten ada race. Jadi benda tu yang orang akan, aku terlepas lah race last week, tengok kejap sebelum race start kan. Mungkin race start pukul 9, pukul 8 tu dia dah depan YouTube. Dia tengok alur race lepas kan. So dia kenal pelumba-pelumba ni siapa, top 5 tim-tim mana yang apa ni, yang apa tu, yang pelumba, dan dia identify pelumba mana yang agresif, pelumba mana yang asyik kontroversi, dan mengenali komentator. Jadi viewership pada saya, online viewership ni kalau nak kumpulkan sangat tinggi, boleh tinggi, dan boleh reach lagi banyak targeted users ni, targeted viewers lah, yang nak close. Kalau kita iklan, aku nak make sure at least ada sale, dapat close lah dengan tayangkan produk aku kat sini. Cuba buat live stream trade day di Tak Sepang. Saya rasa krik tak adalah ramai sangat nak tengok. Tapi bila kita buat online championship ni, dia punya viewership dia tinggi sebab dia apa ni, menarik minat gamers. Banyak orang boleh apa cakap, engage dengan genre e-racing ni. Orang yang tak minat racing pun akan minat racing sebab commentators sentiasa bagi info. Alamak, kita depan tak ada smart tag. Nak undur tak boleh. Pergi lah tap ke tepi kanan tu. Pandai pun tap. Okay. Sekejap, saya kena signal. Nak undur pun bahaya, sangat bahaya. Okey, saya hanya akan menyambung cerita selepas saya berjaya melepasi smart tag ni dengan selamat. Smart tag pula. Yalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bahaya betul ni. Balance dengan berapa? RM20. Okey. Okay, bersambung tadi kepada capaian. Okey, saya nak meyakinkan kalau anda letak katakan RM100, RM200 iklan dengan AI, so dia punya reach out tu bukan yang fikir masa race tu, kena fikir over the time. Video tu sepanjang-panjang masa akan ada kat YouTube dan orang akan search. Mungkin apa tu, orang akan search Mazda MX-5, terkeluarlah video online racing AI MX-5 Championship ni. Jadi tu dapat juga viewership. Jadi benda iklan tu sentiasa berjalan. Kalau kita letak kat sini kan ada tempoh masa, letak sebulan 2 bulan, lepas tu dia cabut kan kalau kita tak bayar. Jadi kelebihan iklan online menggunakan streamers ni, dia forever. Dia punya reach dia, provided dia tak delete video tu lah kan dekat YouTube ataupun kat Facebook. Jadi
Bila reach tu makin mudah, orang boleh tengok kat handphone, orang boleh tengok kat TV, orang boleh tengok kat PlayStation, dan dia punya cara persembahan tu bagus. Jadi orang akan stick. Nak menunggu-nunggu next week punya apa cakap, next week punya event. Jadi katakan kalender perlombaan minggu pertama dekat last week kat mana Oh, dekat ni. Minggu ni kat Okayama, last week kat Tsukuba. Minggu depan saya tak ingat, tapi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi orang menunggu-nunggu liga ni habis, nak tengok championship point. Sambil menunggu tu, masih melihat broadcast tu, nampaklah iklan kan. Branding tu penting. Jadi macam-macam branding tempatan boleh disampaikan. Sebab kita kat dalam iRacing, mereka support custom livery. Maknanya setiap kereta boleh dicat. Semalam Rashid Ramlan pun terkejut. Boleh cat rupanya. Sebab tu lah aku suka iRacing. Dulu sebenarnya kutuk iRacing. Mengagung-agungkan R-Factor dengan AC dia. Sekali dia nampak produk SSD dia, boleh tukar-tukar livery kat kereta, handmade kau. 5-6 orang student dia berlumba dekat AI Championship. Kan? Jadi ada juga orang yang nak mengembangkan subscribers dekat channel YouTube dia, dekat channel Facebook dia. Dia berlumba juga dekat dalam apa ni, dekat dalam AI Championship. Contohnya Padawan SRC team kan. So Padawan pun dah banyak dapat sponsors. Tahniah kan. Banyak sponsors mereka dapat sebab berlumba dalam AI Championship. Dan pelumba-pelumba yang selama ni berlumba suka-suka dapat pula sponsors daripada Android King, iaitu Tamizi, Jasri, ada lagi 4 orang dan juga SSD employ saya yang saja dalam lumba dengan Rashid, dan juga SSD pun employ Wikit, nama yang tidak asing dalam arena tempatan. Jadi setiap pelumba ni ada dia punya sponsors masing-masing. Dan juga ada yang bertanding atas tiket privateer, contohnya Calvin Racing, ada KSS Gaming. Jadi nampak tak, gamers, rally driver, drifter, kaki track day semua berjumpa dalam satu platform yang undang-undangnya sangat ketat. Jadi bila kita sebut iRacing ni ataupun saya sebut perlombaan hari Isnin ni, tadi saya melihat kat Facebook rakaman live stream Padawan Racing Mode TV. Dia orang race online Lita Okayama tu. Race online ni dengan orang yang tidak dikenali di iRacing public, dia panggil public official race. Demi untuk dapat seat time, demi untuk dapat apa cakap how the field racing side by side dengan orang yang sama laju, nak belajar racecraft. Sebabnya dia orang berlumba macam tu sebab dia orang nak berlatih sambil race untuk menyediakan diri mereka ni perlombaan hari Ahad ini. Jadi bukan simply macam orang petik jom race malam ni. Itu selalunya dekat Gran Turismo lah, masuk lobby jom race. Ruby masuk race dengan tak ada latihannya. Sorry lah, aku punya controller aku tak pandai, aku tak praktis, tapi race dan merosakkan experience orang lain. Jadi di iRacing ataupun di AI Championship League tiada macam tu. Kami ada sesi FP free practice, kami ada sesi briefing, dan kita orang mewajibkan setiap pelumba baca sporting code, dan kita orang ada sistem liga yang tersusun, kena ada account iRacing, dan dah ada account iRacing kena apply pula masuk liga. Dan masuk liga tu pula ada pula dia punya tata cara bagaimana nak berlumba. Jadi setiap orang at least berlatih di rumah dahulu, race online ke race berlatih bersorang-sorang pun, at least dalam dia orang punya seat time 50 lap 100 lap berlumba di Lita Okayama sebelum mereka berlumba di Ahad ni di Lita Okayama selama 45 minit. Jadi bayangkan dia punya satu ekosistem yang telah diwujudkan oleh AI ni, dia punya magnet tu ramai banyak. Jadi saya pun terkejut, tak pernah saya buat hosted SR kami ni, saya merujuk kepada SRE lah, Sim Racing Enthusiast Group. Kita orang biasa buat hosted 20 orang, 15 orang. Sekali AI buat liga macam ni, boom, 50 orang berlumba, siap daftar semua. Satu tim hantar 5 biji kereta, semua penuh. Lepas tu ramai pula yang tak dapat masuk. Ada rakan saya Michael ni, punyalah sedih, dia kata seminggu buat latihan, pada hari kejadian tak dapat masuk sebab dia terlambat klik join session.
Macam tu sekali. Ibarat macam anda nak masuk trade day, MSF ke ataupun SP Auto, dah habis lah pit stop. Macam tu lah, kecewa dia kan, bayar last minute kan. Jadi itu dia, bila kita semua orang ni serius, jadi orang yang tengok tu pun seronok. Viewers tengok, ni semua yang race ni semua ni bukan main video game, ni adalah simulation, dan dia orang put effort untuk serius dan untuk berlumba secara online ni. So tak adalah macam kita tengok race online, apa ni, main langgar-langgar, lepas tu kereta macam kartun gerak macam ni, race pakai controller. Jadi kat situ tak ada effort untuk race online. Di iRacing tak ada semua tu. Katakan ada 100 orang berlumba, 100 orang terpaksa ada simulator. Kat situ saja dah menunjukkan komitmen. Tak kisahlah steering dia cak ayam ke, steering dia direct drive ke, tapi at least ada komitmen untuk berlumba dan dalam apa cakap, skop yang sama. Setiap pelumba wajib ada steering, ada pedal dan gunakan head shifter. Bila guna monitor tu, dia punya paparan cockpit cam saja, tak boleh cam lain. Jadi kesusahannya sama. So kita panggil speknya sama. Jadi semua orang akan berlumba dengan spek yang sama dan kesusahannya pun sama. Yang membezakannya adalah latihan dan juga adaptasi. Adaptation tu penting. Okey, sampai di sini sahajalah saya nak berceloteh pasal isu apa tu, topik ni adalah dia punya broadcasting, advertising potential dengan e-sport berkaitan racing kereta. Itu je maksud saya punya tajuk tadi. Okey, sampai di sini saja. Saya akan tamatkan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.